Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama dengan saya Fahmi Zudin dan hari ini saya kesorangan tapi tak apa sebab saya ditemani oleh anda yang sedia menonton awal ni pagi pada jam ini dan pada jam ini menarik sekali tumpuan yang saya nak kongsikan bersama dengan anda pada jam ini adalah berkenaan dengan pendidikan secara digital. Kita tahu bagaimana sektor pendidikan telah pun direformasi sejak daripada COVID-19 yang lalu dan bagaimana kepentingan pendidikan digital ini dapat membantu pembangunan pelajar dan generasi digital ke depannya untuk membawa Malaysia ke peringkat yang lebih baik. Dan pada hari ini, walaupun saya kesorangan tapi sebenarnya tidak, saya ditemani oleh dua tetamu kita pada jam ini. I'm joining by Jeff Sandu, Chief Operating Officer of 42 Malaysia, dan juga di sebelah kiri saya Tila Vijayan, Head of Academics and Learning Experience Designer of 42 Malaysia, dan kita nak bercakap berkenaan dengan apa itu 42 Malaysia dan peranannya dalam menyumbang kepada pendidikan digital negara. Jadi apa khabar kedua-duanya? Sihat? Khabar baik. Okay, alright. So kita start dengan Jeff dulu. For sure, I am so curious about 42 Malaysia. Maybe you can tell us a little bit more about 42 Malaysia and how does it contribute to the nation educational landscape? Yeah, so 42 Malaysia is a collaboration between two large brands that are quite synonymous with Malaysia, Sunway Education Group and Khazanah National. The need for us to come up with a program like this was actually quite dire. You rightly mentioned during COVID-19, banyak orang yang telah pergi ke digital platforms, tapi skill yang kita perlu untuk advance Malaysia into a digital economy is still missing. So when we explored what are the digital learning platforms that are out there, we came across the 42 School in Paris, and they launched in 2013, and semenjak 2013 dah ada 50 campus di merata dunia, and 42 Kuala Lumpur actually is the first dalam Southeast Asia. To date, there are about 400 over students that have gone through our program. And the beauty of it is that, what's different about us is that it is free for students. Anyone above 17 years and above, umur 17 tahun ke atas, is percuma. And the beauty of it is now that we can actually have more and more students to come in, learn digital skills, and then contribute back to the digital economy. And that is for us the key and the driver of what we think is essential if we want to champion Malaysia as a digital economy player for the region, right? Yeah. Interesting. Dan juga Tila, saya difahamkan di mana kursus ataupun kos sains komputer yang ditawarkan di sini. Mungkin boleh kongsikan juga mengapa sains komputer dan kebiasaannya bila orang nak ambil, student nak ambil kos sains komputer, dia orang tak tahu career prospect usually. So maybe you boleh kongsikan juga. Okay. So, bidang sains komputer ni sebenarnya berkenaan dengan pengaturcaraan cara macam mana kita nak membuat sesuatu program, kan? So, selalunya kalau pelajar ingin masuk universiti, diorang akan minta matematik. Diorang akan minta 100% matematik ke ataupun A dalam matematik ke, tapi persoalannya bidang kerjaya, kan? So, sekiranya mereka habiskan program sains komputer, mereka akan dapat menjadi ahli analisis data, keselamatan cyber, dia boleh buat program AI. So sekarang ni ada ChatGPT, ada benda-benda yang selalu cakap tentang AI, kan? Tapi macam mana nak masuk dalam bidang-bidang macam ni? So sains komputer adalah jawapan untuk tu. Dan menarik sekali sebab saya pun pengguna tegar ChatGPT sebenarnya. Tak boleh nak hidup tak ada ChatGPT, but then it's good to know bila ada fokus terhadap sains komputer tu, dan untuk memastikan lebih ramai lagi orang di luar sana ataupun student ni literasi digital dia tinggi. That's the good thing. Tapi dalam masa yang sama juga, Jeff, kita nak tahu how 42 Malaysia contribute to overall growth of competitiveness dekat Malaysia ni in terms of educational landscape itu sendiri. Yeah, so I think pertama kali when we started this venture in 2020, we realized that as Tila mentioned, there are a lot of restrictions for budak-budak untuk pursue higher education. So the first challenge that we saw is, and even now that we see in news report, lepas SPM,
ramai budak-budak tak mampu untuk continue their education. So they go into gig economy, and that's a problem if we want to push our nation into the digital forefront. We cannot have too many young individuals, young Malaysians working as a gig economy. It's not a sustainable future. So how can we train more digital talents, cybersecurity talents, cloud analysis programmers, software engineers, even machine learning or AI, right? So when we thought of coming up with this program, bringing down 42 into Kuala Lumpur, making it free and accessible. The other key factor is that how can we bring in more corporate players, Malaysian, industry players, players like Experian, PPG, Fraser Group, Kasem. These are all digital players in Malaysia, and they are making waves in their own industry. So they're using us as an R&D. So whenever they have new projects that they want to explore, whether it's machine learning, like you mentioned about ChatGPT. Kebanyakan industri sekarang nak membina ChatGPT yang sendiri. Dia orang punya sendiri, so for their own staff, making it more easier. Tapi skill untuk membina versi ChatGPT yang sendiri is difficult. Because there are, you require a lot of research, a lot of manpower. So that's where 42 Malaysia comes in with our students. Diorang datang dari campus yang dekat Sunway, and they have the opportunity to explore and build, until they figure out the right possible way for it to be implemented into the industry. So that's where we see more and more students are actually seeing the realization when it comes to education, especially in digital. It is actually very important that you have a portfolio, not just a paper qualification to say I have a degree in computer science. It's actually what have you built, and that's where I think 42 Malaysia stands quite uniquely and quite different, and we are exploring more opportunities. We invite more corporate players to come in and buat R&D dengan kita. We have currently 150 students who are still learning. And they would love to be part of an R&D team for different industries, different verticals. And I think in years to come, I wouldn't be surprised if there is a student from 42 Malaysia who then becomes a startup in AI and make waves and become an industry leader, because we've seen it before. Recently dalam berita ada beberapa murid atau student dari 42 Paris and 42 Korea yang telah buat startup sendiri dalam machine learning, dalam AI, and pergi ke US untuk dapat Silicon Valley grant and become big players, right? And in 42 Malaysia, it's only a matter of time. It will happen, right? So yeah. At any time je boleh jadi benda tu. Ya, dan juga bila kita bercakap berkenaan dengan skills, antara isu dalam education system kita pada hari ini adalah the skills gap antara keperluan market dan juga kebolehan ataupun marketability student itu sendiri. Dan bagaimana sebenarnya 42 KL try to close the gap dengan kursus-kursus ataupun kos yang ada. Apa lagi mungkin boleh spesifikkan kos-kos yang ada dekat 42 KL dan how it contributes untuk closing the gap, terutama dalam skills gap kat Malaysia. Alright, I think jurang pendidikan tu amat penting kan, jurang kemahiran dan also pendidikan. So first thing is there are only 2 programs yang kami ada. So kemahiran kami ni fokus specifically dalam bidang sains komputer. So program pertama ni kita panggil core program. So core program ni between 12 to 15 months. Tapi dia kena melalui proses penilaian kami sebelum memasuki core program ni. So core program ni berasaskan foundation kepada bidang computer science, dan selepas mereka habiskan program ni, mereka dah bersiap sedia kemahiran dia bukan hanya dalam sekadar teori sahaja tapi dalam practical juga. So maksudnya like Jeff mentioned sebentar tadi, diorang buat hampir 300 projek. So dalam universiti ataupun pendidikan tradisional, kita tidak fokus kebanyakannya dalam menghabiskan projek. Kita fokus kepada teori. So lepas mereka habiskan graduation, nak cari kerja tu susah sedikit. Sebab sekarang ni bidang pekerjaan, especially dalam bidang digital ni, diorang minta skills. Boleh tak kamu buat benda macam ni? Boleh tak kamu habiskan projek untuk saya? Kan? Kalau mereka tak dapat menonjolkan skill-skill sebegini, susah nak hire.
Right. So dalam program kami fokus tentang pembelajaran rakan sebaya. So ataupun konsep dia peer-to-peer learning. So melalui program pembelajaran macam ni, apa yang dalam selepas mereka habiskan projek tu, mereka terpaksa menilai seorang lagi projek lain daripada rakan sebaya diorang. So maksudnya tenaga pengajar tak ada cikgu. So pelajar sendiri yang akan mengajar pelajar yang lain dan menilai pelajar yang lain. So melalui proses sebegini dalam satu struktur yang berstrukturkan projek, selepas mereka habis tu mereka akan dapat pelbagai jenis persoalan dan juga pelbagai jenis jawapan. So kalau dalam lecture oriented learning, diorang akan dapat pembelajaran daripada lecturer sahaja. So sebab inilah kemahiran kami ataupun pelajar-pelajar kami ni berlainan sangat dan amat disukai oleh para what they call the employers lah. And the learning experience adalah physical lah. Physical, memang physical. Kami ada 150 iMac dan setiap kampus kami akan ada perincian kami sendiri. So pelajar tak perlu beli laptop, tak perlu beli mobile phone ke apa ke, asalkan mereka datang kampus sahaja, semua penilaian tu ataupun semua facility diorang dapat dah. The other thing interestingly is we have students that don't even have SPM. So kalau budak-budak yang tak ada SPM langsung, where is their higher education journey? Boleh diorang tak boleh masuk universiti sebab universiti kena ada SPM. Polytechnic pun kadang-kadang susah sebab dia punya capacity dah penuh. So the challenge is we've seen budak-budak yang tak ada SPM coming to our 42 program school dalam 12-15 bulan already got a job as a software engineer. And actually if we see in Malaysia, kebanyakan we say Malaysia don't have enough digital talent or we don't have digital talent. We do, tapi kebanyakannya diorang do not possess your conventional background that the employers require. So that's why we see a lot of Malaysians are actually remote workers, and diorang kerja untuk company-company di Dubai, Abu Dhabi dalam fintech, tapi dia berada di sini. And then cara diorang belajar is diorang belajar online, right? Tapi kalau kita boleh buat ecosystem like this where we bring in these people instead of you just belajar seorang dalam bilik you, let's say we learn together with 150 people, the pace of learning becomes faster. You don't need to wait 3 to 4 years to learn. You can actually learn it within 12 to 15 months. Okay, dan kita pun mungkin berbaki beberapa minit saja lagi ni, mungkin nak tanya kepada Tila dan juga Jeff, bagaimana seseorang itu nak apply jadi student, sebab apa cikgu tak ada, laptop apa semua dapat. Jadi kita nak tahu juga macam mana nak apply ni. Okay, siapa dulu, Jeff ke Tila? Tila. Okay, alright. Okay. Paling penting yuran pun tak ada. So completely free ya. Okay, cara nak mohon senang je. Masuk kepada website kami 42kl.edu.my. Lepas tu klik apply now atau daftar sekarang, dan diorang terpaksa mengambil satu penilaian permainan logik untuk 2 jam. So dia macam game je, macam Pac-Man. So kena arrange sikit-sikit, solve puzzle. Dia kena buat untuk 2 jam. Lepas tu kami akan hantar email untuk invite diorang datang ke kampus untuk 26 hari ataupun 1 bulan. So mereka akan datang kampus dan menerusi penilaian second kami, iaitu dalam proses ni diorang akan buat pelbagai jenis projek untuk setiap hari. Now lepas 26 hari ini, it's really up to them lah. Kalau mereka suka program macam ini, dia boleh teruskan program core program kami lepas tu. So itu saja. Cara dia simple saja. Pergi website kami, daftar, buat permainan logik dan datang ke kampus untuk 1 bulan. Okey, anda dah pun dengar macam mana sebenarnya cara nak jadi student 42 ni. Sebab apa? Mungkin saya pun daftar lah sekejap lagi sebab saya pun berminat bila dengar tak ada cikgu, tak ada yuran dan sebagainya, dan pastinya ini menyumbang kepada sektor pendidikan digital negara. Mungkin kita boleh menyaksikan selepas ini ramai yang akan register lepas menonton Wadi Pagi ini. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada Jeff Sandu, Chief Operating Officer of 42 Malaysia, dan juga Tila Vijayan, Head of Academics and Learning Experience Designer of 42 Malaysia, kerana sudi berkongsi apa itu 42 Malaysia dan bagaimana dia menyumbang kepada sektor pendidikan negara. Sekian Wadi Pagi pada jam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Fahmi Zidin. Jumpa lagi.